Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hari ini pengajian kita siri yang kedua. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi peluang kepada kita menimba ilmu yang amat penting bagi setiap wanita. Dan semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Okey. Hari ini kita sambung perbincangan kita mengenai istihadah. Seperti yang kita sebut minggu lepas, istihadah boleh berlaku dalam haid dan juga boleh berlaku dalam nifas. Dan juga istihadah ini ada dua keadaan. Keadaan pertama, darah keluar dalam waktu suci, ataupun keluar darah daripada perempuan yang belum mencapai usia 9 tahun qamariah secara takriban. Jadi ini juga merupakan istihadah. Nak senang, Kak Nur sebut istihadah sughra lah, senang. Supaya kita boleh faham keadaan istihadah ni. Sebab tadi kita sebut istihadah ni ada dua keadaan. Satu, keadaan yang mudah untuk kita hukumkan darah itu istihadah. Seperti mana yang disebut tadi, keluar ketika waktu minimum suci 15 hari. Okey. Jadi kita sebut istihadah sughra. Seperti pengajian kita dalam sesi-sesi yang lepas. Walaupun tak ada, mungkin orang terkejut kan dengar mana ada istihadah sughra ni. Memang tak ada dalam kitab-kitab, tapi untuk kita mudah memahami beza istihadah sughra dengan istihadah kubra tu. Itu dia. Okey. Kita tengok contoh minggu lepas yang menunjukkan keadaan istihadah sughra. Itu dia. Jadi kita tengok darah yang keluar pada hari ke-19 dan hari ke-20 ini keluar dalam waktu minimum suci 15 hari. Jadi istihadah ini adalah menyempurnakan baki suci yang tidak cukup 15 hari. Sebab hari ke-19 itu baru hari yang ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hari ke-11 suci. Kita yang kita belajar sebelum-sebelum ni, minimum suci kita mesti sekurang-kurangnya 15 hari. Jadi kalaulah suci kita tidak mencukupi 15 hari, bermakna darah yang keluar itu dihukumkan sebagai darah istihadah. Jadi istihadah sughra lah, senang. Kita tak perlu dah nak guna kaedah-kaedah. Jadi kita bila tengok saja darah yang keluar pada hari ke-19 itu dihukumkan sebagai darah istihadah. Jadi apabila darah istihadah sughra, maknanya ataupun istihadah kubra pun, kalau kita berada dalam keadaan istihadah, kita kena solat. Itu dia. Okey, yang kedua, keadaan istihadah, iaitu apabila darah keluar secara berterusan melebihi tempoh haid ataupun tempoh nifas. Jadi keadaan sebegini kita namakan sebagai istihadah kubra. Jadi hak ni lah yang rumit untuk kita hukumkan. Darah-darah yang keluar itu sama ada ia dihukumkan haid ataupun dihukumkan istihadah. Apabila kita nak hukumkan haid dan istihadah, kita tengok beberapa perkara terlebih dahulu dalam menentukan haid dan istihadah itu. Yang pertama, kena tengok dulu siapa yang mengalami istihadah.
adakah dia seorang yang mubtada'ah? Mubtada'ah ni orang yang pertama kali mengalami haid. Ataupun adakah dia tu seorang yang mu'tadah, iaitu orang yang dah beradat, orang yang dah telah mengalami haid sekurang-kurang sekali. Mungkin bulan lepas dia dah mengalami haid tapi tidak berlaku istihadah. Mungkin haid dia 5 hari, 6 hari. Lepas tu bulan kedua berlaku istihadah kubra ni. Darah yang keluar itu melebihi 15 hari dan berterusan dengan hari yang ke-16 tu. Jadi bermakna dia telah menjadi seorang yang mu'tadah. Sebab dia dah pernah mengalami haid sekali. Itu dia. Jadi apabila darah keluar secara berterusan, yang mana hari ke-15 dengan hari ke-16 tu bersambung, jadi dia ada kaedah yang khusus untuk menentukan semula darah-darah yang keluar itu sama ada menjadi haid ataupun menjadi istihadah. Mesti ada lah. Haid mesti ada, istihadah pun ada. Bukan semua 15 hari itu haid, sehari hari ke-16 itu istihadah. Bukan. Jadi dia ada kaedah, ada 2 kaedah yang boleh kita yang boleh kita rujuk untuk menentukan haid dan juga istihadah. Kaedah yang pertama disebut kaedah tamyiz, kaedah yang kedua disebut kaedah adat. Itu dia. Jadi walaupun ada 2 kaedah, tapi kita mesti rujuk kaedah tamyiz terlebih dahulu. Bila tidak dapat ditamyiz, barulah kita rujuk kepada kaedah adat. Itu dia. Okey, cuba kita tengok contoh orang yang mengalami istihadah kubra ni. Yang mengalami istihadah kubra. Yang pertama kita tengok di sini, gambar rajah pertama tu, darah keluar secara berterusan. Tidak ada pun waktu-waktu naqa' ataupun fatrah di situ. Maknanya berterusan walaupun tak keluar pada pad ataupun panties, tetapi apabila kita calik ada. Itu keadaan fatrah. Ataupun gambar rajah kedua tu berlaku naqa'. Maksudnya di pad tak ada, apabila calik pun tak ada. Itu dinamakan keadaan naqa'. Jadi yang kita nak fokuskan di sini hari ke-15 dan hari ke-16 tu. Jadi keadaan istihadah kubra hari ke-15 dan hari ke-16 bersambung. Itu dia. Jadi kedua-dua gambar rajah ini menunjukkan keadaan istihadah kubra. Jadi hak inilah yang akan kita bincangkan ni. Sebab minggu lepas kita dah bagi contoh istihadah sughra, kita dah bincang dah macam mana kita nak bertindak. Jadi hari yang kedua ni pula kita terus masuk kepada kaedah untuk menyelesaikan istihadah kubra. Jadi tadi ada 2 kaedah. Yang pertamanya kaedah tamyiz dan yang pertamanya kaedah tamyiz, yang keduanya kaedah adat. Okey, kita tengok macam mana kita nak hukumkan kaedah tamyiz terlebih dahulu. Sebab apabila darah keluar melebihi 15 hari, kaedah yang pertama kita rujuk kepada kaedah tamyiz. Itu dia. Apa yang dimaksudkan dengan tamyiz? Tamyiz ialah membezakan darah berdasarkan darah kuat dan darah lemah. Cara menentukan darah kuat ialah dengan melihat kepada warna, sifat dan bau darah. Jadi 3 elemen ataupun 3 unsur ini boleh membantu kita mengenal pasti darah kuat dan darah lemah. Itu dia. Minggu lepas kita dah sebut tahap kekuatan darah berdasarkan warna. Okey, kita tengok ada 5 warna, 5 tahap warna dalam mazhab kita. Yang pertama darah hitam. Darah hitam ini merupakan darah yang paling kuat. Diikuti dengan warna merah, selepas itu warna perang, warna kuning dan warna keruh. Jadi apabila kita nak menentukan kekuatan darah, kita tengok kepada susunan warna-warna ini. Jadi kena ingatlah susunan warna ni. Itu dia.
Okey, kalau tengok kepada sifat pula. Sifat darah yang pekat merupakan darah yang kuat. Jika darah semakin cair, bermakna darah tersebut semakin lemah. Begitu juga dengan bau. Bau busuk adalah darah yang paling kuat. Jadi darah yang kurang berbau, sebab kalau kita sebagai seorang wanita yang kalau diperhatikan memang ada bau, walaupun kita kata darah haid ini berbau, tapi apabila kita sedang mengalami tu orang dok bau pun, maknanya orang dok kenal, orang dok perasan pun kita berada dalam keadaan haid berbau dok. Kalau ada pun kemungkinan setengah-setengah orang. Tapi bukan semua wanita, walaupun darah haid itu berbau, tapi boleh dibau oleh orang lain. Itu alhamdulillah Allah bagi keistimewaan itu dok. Kalaulah darah itu dapat dicium oleh orang lain macam mana dok. Itu dia. Okey. Jadi kita tengok di sini, apabila kita nak guna kaedah tamyiz, kita kena rujuk kepada warna-warna darah. Iaitu apabila darah melebihi 15 hari, 15 malam ataupun 360 jam. Jadi sebelum ini pun Kak Nun dah sebut 360 jam tu 15 hari 15 malam itu bersamaan tepat 360 jam. Bukan kita kira tarikh saja, bukan kita kira hari sahaja, tetapi yang lebih tepatnya adalah mengikut jam, 360 jam. Itu dia. Okey. Jadi cuba kita tengok, kalaulah darah keluar dalam keadaan yang macam ni. Sebab itu kita kena catat darah-darah yang keluar itu. Sebab kalau kita tak catat, kemungkinan kita tak tahu pun keadaan macam mana darah yang keluar tu. Tak? Berapa hari, kalau kita rasa sahaja tak jadi. Dia kena catat. Itu dia. Jadi apabila kita mencatat, kita kata hari pertama, kedua sehingga hari ke-8 itu memang darah pekat yang keluar. Lepas tu hari ke-9 tu dia dah semakin cair dah. Dan kita kena tanda peralihan warna tu pukul berapa berlaku. Apa relevannya kita menanda waktu peralihan darah tu. Siapa tahu? Sebab apa Untuk menentukan salah satulah untuk menentukan bilangan sebenar. Tak lagi kita nak tengok kita suci kat mana, suci 15 hari tu nak kira kat situlah. Okey. Itu sebab kepentingan kita mencatat waktu peralihan warna ataupun peralihan darah kuat kepada darah lemah ataupun daripada lemah kepada kuat. Jadi sebab dia ada berkait ini. Bila kita kata ikut kaedah tamyiz ada syarat dia pula. Itu dia. Jadi sebab itu kita kena catat. Bukan semata-mata kita mencatat pada tarikh darah keluar saja. Kalau orang yang sezaman dengan kita ni, dengan Kak Nun ni, dulu tanda pangkah je. Sehari tu pangkah-pangkah. Tak tahu. Darah tu mungkin berhenti. Ada tempoh-tempoh berhenti. Tapi kira sehari dah. Itu dia. Sebenarnya cara itu tidak tepat. Kalau tidak berlaku istihadah kubra, tak ada masalah. Jadi kita bimbang takut berlaku istihadah kubra. Sebab kalau kita tengok sekarang ni ramai yang mengalami istihadah kubra ni. Keluar darah berterusan, ada setengah orang tu sampai 3 bulan keluar darah. Ada yang banyak, ada yang sikit. Ada yang mula-mula sikit, lepas tu dok keluar. Tapi sepanjang tempoh 3 bulan tu keluar darah. Hari ke-15 kalau kita tengok, hari ke-15 ke-16 tu bersambung. Itu dia. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga, kita kena buat catatan setiap perjalanan darah yang keluar. Itu dia. Okey. Tadi kita sebut apabila kita nak kenal darah kuat, darah lemah daripada warna, sifat dan juga bau. Okey, kalau kita tengok kepada gambar rajah ni,
darah kuat yang hitam lah ni 8 hari. Diikuti dengan darah lemah melebihi 15 hari. Jadi hari ke-16 kita berada dalam keadaan istihadah. Sebab apa? Sebab haid tidak akan boleh dihukumkan lebih daripada 15 hari. Sebab maksimum haid hanyalah 15 hari sahaja. Itu dia. Tapi walaupun kita kata hari ke-16 kita berada dalam keadaan istihadah, tak semestinya tidak akan jadi haid tu 15 hari. Kalau berdasarkan gambar rajah, haid bukan 15 hari. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, ramai yang menghukumkan haid 15 hari jika berlaku sedemikian. Ya tak? Itu dia. Bukan. Tadi seperti mana yang Kak Nur sebut, ada dua kaedah. Kaedah tamyiz dan juga kaedah adat. Jadi apabila kita nak guna kaedah tamyiz, yang pertama kita tengok siapa yang mengalami istihadah. Adakah dia seorang mubtada'ah ataupun dia seorang muqtadah. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok kepada darah yang keluar. Adakah darah keluar tu cukup syarat haid ataupun tidak. Itu dia. Jadi nak guna tamyiz, kena pastikan menepati syarat tamyiz. Apa dia syarat tamyiz? Ni tamyiz pun ada syarat dia. Okey. Yang pertama, ke ada nak tanya setakat ni? Kok-koknya Kak Nur laju ke? Ataupun orang ada nak tanya? Ada tak nak tanya? Teruskan dulu Kak Ustazah. Okey, boleh. Jadi syarat tamyiz, yang pertamanya darah kuat mesti melebihi 24 jam baru dia boleh dihukumkan sebagai haid. Sebab tadi kita kata apabila ada perbezaan darah kuat dan darah lemah, mesti darah kuat akan dihukumkan sebagai haid. Jadi apabila kita nak hukumkan darah kuat itu sebagai haid, dia mesti melebihi 24 jam. Itu syarat basic lah untuk menghukumkan haid. Ya tak? Kita belajar sebelum ni, minimum haid 24 jam kan? Itu dia. Nur, Ya. Sekat-sekat ke orang lain? Okey, kat saya sekat-sekat sama Kak Nur. Sekat-sekat ke orang lain? Dia okey je. Saya okey. Ya. Saya okey tak? Saya okey je. Dekat saya. Kod nak Okey je. kod tak? Okey. Okey dah. Okey, yang pertamanya kita kata darah kuat itu mesti lebih 24 jam sebab darah kuat ini nak jadi haid. Bila nak hukumkan dia sebagai haid, dia mesti lebih daripada 24 jam. Yang kedua, darah kuat dia tak boleh lebih daripada 15 hari, 15 malam ataupun dari segi jam 360 jam. Yang ketiganya, darah lemah pula yang akan dihukumkan sebagai istihadah itu. Darah lemah ini mesti sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam kalaulah darah keluar berterusan. Sebab kita tengok hak ni dia ada perincian pula ni. Hak syarat ketiga ni dia perincian panjang lah. Maksudnya nak jadi kalaulah darah tu keluar berterusan lebih daripada 30 hari. Sebab kalau kita tengok maksimum haid 15 hari. Maknanya kita nak hukumkan istihadah tu pula. Istihadah itu kalau darah keluar berterusan mungkin lebih daripada 30 hari, darah lemah mesti sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam. Sebab bimbang takut diselangi dengan darah kuat pula. Di celah-celah darah lemah yang dihukumkan sebagai istihadah itu. Itu panjang juga cerita tu. Nanti kita slow-slow lah faham. Kalau orang tak faham, maknanya cuba memahami peringkat demi peringkat. Sebab kalau orang yang mula-mula mendengar perbincangan ini memang pening sebenarnya sebab permasalahan istihadah kubra ni adalah sangat rumit. Itu dia. Okey. Jadi jika cukup syarat tamyiz ini, maka boleh dihukumkan haid dan juga istihadah dengan kaedah tamyiz. Itu dia. Dan kita cuba tengok gambar rajah tadi. Okey. Ni sebenarnya catatan ni adalah penting. Syarat tamyiz ni kalau bolehnya cuba ingat dan cuba faham. Tu. Okey, kita tengok gambar rajah tadi. Darah hitam iaitu darah kuat tu keluar 8 hari.
diikuti dengan darah merah yang lebih lemah. Bermakna darah hitam ini boleh dihukumkan sebagai haid. Cuba tengok syarat tamyiz tadi pula. Darah kuat mesti lebih 24 jam. Alright. Jadi syarat pertama cukup. Okay, yang kedua, darah kuat tidak boleh melebihi 15 hari. Okey, cukup syarat. Jadi cukup syarat darah hitam ini untuk dihukumkan sebagai haid. Bermakna haid kita bulan tersebut adalah 8 hari. Bermula hari ke-9 merupakan istihadah. Kita kena ingat, istihadah adalah waktu suci. Kita kena beribadat waktu istihadah walaupun ada darah. Jadi sekarang ni kita berada hari ke-16 tu. Memanglah kalau kita tengok gambar rajah tu, maknanya seolah-olah kita berada lebih daripada hari ke-18. Tapi apabila berlaku ke atas kita dalam perjalanan tu, bermakna hari ke-16 kita kena buat analisis. Maknanya kita cuba bayangkanlah, seolah-olah kita sekarang ni berada hari ke-16 ni sebenarnya. Gitu. Jadi apabila hari ke-16 kita dah perasan lebih dah darah yang keluar ini lebih daripada 15 hari 15 malam ni. Maknanya kita dalam masa itu kita kena pastikan darah yang keluar itu mesti dihukumkan sebagai haid dan mesti ada istihadah. Itu dia. Walaupun kita kata hari ke-16 kita kena buat analisis, tapi bukan semua 15 hari itu haid, hari ke-16 tu istihadah. Macam tadilah kita kata berdasarkan kaedah tamyiz hanya 8 hari sahaja haid kita pada bulan tersebut. Jadi bermula hari ke-9 adalah istihadah. Jadi apabila kita kata hari ke-9 itu adalah istihadah, dalam perjalanan tu kita tak solat sehingga hari ke-16 tu baru kita boleh mandi wajib. Sebab kita darah yang keluar itu adalah darah yang lebih lemah dah. Maknanya memang confirm hari ke-16 itu istihadah, kita pun boleh mandi wajib hari ke-16. Tapi dalam perjalanan kita dah tak solat pada hari ke-9 sehingga hari ke-15, bermakna kita kena qada solat kita yang kita tak solat pada hari ke-9 sehingga hari ke-15. Bila kita nak start solat tu, kita nak ganti. Bukan bila nak ganti tu boleh lah, hari ni selalu pun boleh, esok pun boleh. Tapi hak kena ganti tu, waktu bila. Itu pentingnya kita mencatat waktu tadi. Hari ke-9 tu darah cair tu pukul berapa? Kalaulah darah cair tu bermula pada pukul 5, yang mana pukul 5 tu dah masuk waktu asar. Bermakna solat subuh tak perlu solat subuh dan solat zuhur tak perlulah. Hak yang bermula tu pukul berapa darah merah tu. Walaupun dalam gambar rajah kita catat hari ke-9, tapi kemungkinan darah merah itu keluar pada pukul 5 petang. Ya dah? Itu dia. Jadi pukul 5 lah asar lah kita start solat asar dan seterusnya sehinggalah hari ke-15 yang habis waktu 360 jam tu. Ada nak tanya ke? Siapa tu? Rapis nak tanya? Kedap? Takut ada nak tanya. Ustazah, saya ada nak tanya. Okey, Zatu. Saya kan bermasalah je. Saya nak tanya Ustazah sebab dari segi warna memainkan peranan. Dari segi volume ataupun banyak atau tidak tu memainkan peranan tak Ustazah? Banyak dan sedikit tidak memberi kesan. Yang penting kita tengok sama ada warna, sifat ataupun bau. Yang mana kita kenal pasti darah itu darah yang kuat. Maknanya banyak kita nak kata bila keluar, bila kita tengok di pad tak ada, tapi di dalam ada. Bila di dalam kita calik tu kita tengok darah itu hak mana lebih kuat daripada sebelum ataupun hak sekarang. Maknanya kita boleh beza dah kuat ataupun lemah tu. Maknanya kalau kita calik tu mesti tak banyak kan, sikit. Sikit dan banyak dia tidak memainkan peranan.
Yang Okey, saya cuma nak kaitkan yang macam yang saya tanya minggu lepas kan. Saya semak balik catatan saya. Yang saya kata 4 hari pertama tu memang saya dah itu tak banyak lah. Bila tak banyak tu, sikit sampai hari kelima saya tengok macam dia kuning-kuning, tapi saya tengok macam gaya macam tak period pun ni. Saya start mandi wajib. Saya solat, tapi kemudian saya cerita yang pada hari yang ke-8 tiba-tiba datang darah merah yang banyak. Masa tu saya tak sembahyang balik lah. Dan dia berterusan sampai hari yang ke-12. Daripada hari dia warna yang kuat lah. Tapi dia berterusan, lepas tu dia jadi macam merah balik. Dia berterusan sampai hari yang ke-17. Jadi yang banyak tu adalah bermula daripada hari ke-8. Jadi adakah saya bermaksud saya kena anggap yang period saya sebenarnya mulai hari yang ke-8 tu, bukannya hari yang pertama yang 4 hari yang sikit-sikit tu. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam keadaan macam ni, hari ke-16 tu kita kena buat analisis. Sebab darah ni kemungkinan dia keluar darah yang cair dulu. Ya dah? Hari yang keseterusnya barulah darah kuat. Maknanya apabila kita kenal pasti darah kuat, darah lemah, kita ambil kaedah itulah. Darah kuat itu dikira sebagai haid walaupun dia keluar di tengah. Dengan syarat, 3 syarat tadi. Darah kuat tu dia mesti lebih daripada 24 jam dan dia tidak boleh lebih daripada 15 hari. Maknanya kalaulah keadaan kita contohnya hari pertama sehingga hari keempat tu sikit-sikit je keluar, sikit tu satu hal, dan warna dia tu merah je misalnya. Tapi hari kelima sehingga hari ke-15 barulah darah yang lebih kuat daripada tadi tu. Bermakna hari ke-16 tu kita tengok hari ke-16 kalau darah kuat kita tak boleh mandi wajib hari ke-16. Sebab darah kuat itu akan dihukumkan sebagai haid. Sedangkan kalau kita tengok hari ke-6 kita bermulanya keluar darah kuat. Jadi hari ke-6 sehingga hari ke-16 tu baru 10 hari darah kuat. Jadi bila 10 hari tu tak cukup lagi 15 hari darah kuat tu yang kita nak hukumkan ia sebagai haid. Jadi kalau masih lagi ada darah kuat pada hari ke-16, kita tak boleh mandi wajib lagi. Dan kita tak boleh menentukan haid kita lagi tu masa tu. Kita kena tunggu darah kuat itu berhenti dulu. Bila berhenti, kalau tak lebih daripada 15 hari, darah kuat itu akan dihukumkan sebagai haid. Nanti kita akan bincang itu. Boleh bincang. Tapi tak apalah. Bila Kak Nuka begini, maknanya cuba mak. Tengok keadaan kita tu. Okay, saya nak tanya lagi. Dalam kes tu, masa tu saya ada dengar yang pasal kena tengok jenis darah. Cuma masa tu saya tak sure. Tapi bila masuk hari yang ke-16 dengan 15 ke-16 tu, saya tengok warna darah tu masih sama. Tapi dia punya jumlah maksudnya saya kena pakai pad tu tak sebanyak hari yang ke-12, 13 tu. Tapi warna dia masih sama. Cuma bila sampai ke-16 tu, saya risau sebab dah masuk hari ke-16. Masih lagi ada darah yang warna dia masih merah yang kehitaman tu. Saya mandi wajib juga. Saya mandi wajib sebab saya takut takut tak solat nanti kan. Sebab saya tak faham lagi hukum dia macam mana. Saya risau, jadi saya tak solat. Sampailah hari ke-17 saya solat juga sampai hari 18 tu dia dah macam dah kurang tu, saya mandi wajib juga lagi walaupun saya solat. Jadi maksudnya saya buat berulang-ulang kali lah mandi wajib dan solat. Kita bimbang dah. Sebab bimbang rasa macam tak tahu yang betul ke tak. Jadi tak dapat, tak tahu ilmu tu dengan betul. Jadi macam was-was nak amalkan yang mana satu kan. Jadi situasinya lah. Jadi dari segi solat saya tu, saya perlu khabar juga ke walaupun saya masa tu solat juga kan. Maksudnya yang dah sikit tu ke macam mana. Okey, masa tu memang tak tahu, maknanya mungkin kita bertindak macam tu. Tapi apabila kita dah tahu, kita kena kira balik. Sebab kita ada catatan apa sebab tak susah. Hak yang jadi masalahnya bila tak ada catatan. Kita ada catatan tak ada masalah. Maknanya apabila kita belajar sekarang ni, mungkinlah benda tu dah berlaku 2-3 bulan dah.
nanti Ustazah akan cerita balik macam mana kita nak bertindak. Kita nak perbetulkan semula. Maknanya hari ni tu sebenarnya kita berada dalam keadaan suci ke ataupun dalam keadaan haid. Nanti Ustazah akan cerita. Tapi nak beritahu kaedah dia macam tu. Kaedah dia kalaulah darah hitam keluar dulu, yang ni mungkin senanglah untuk kita hukumkan. Sebab hari ke-16 kita berada dalam keadaan istihadah sebab darah yang lebih cair. Maknanya kita dah tahu dah darah cair tu akan jadi istihadah. Yang jadi masalahnya apabila darah cair keluar dahulu, baru diikuti dengan darah kuat. Itu kena berhati-hatilah. Kena cakna lah sikit tu. Sebab cara pengiraannya adalah berlainan. Sebab kita tengok kaedah kaedah tamyiz ini, darah kuat akan dikira sebagai haid, darah lemah akan dikira sebagai istihadah. Itu dia. Jadi nanti kalau tak faham boleh tanya dulu. Sebelum Ustazah terang lebih lanjut sebab benda ni akan kita bincangkan. Cuma dalam kes saya tu saya asyik mandi wajib solat je. Jadi itulah maksudnya yang hari kelima tu bila saya tengok macam saya lihat dari segi jumlah, maksudnya sikit ada kat calik sikit je. Jadi saya rasa macam itu, macam saya was-was itu period tu yang saya mandi dan saya solat. Tapi antara hari yang ke-16, 17 tu warna dia pada saya tu period sebab dia merah yang gelap. Cuma dia tak sebanyak hari yang sebelum tu. Jadi warna sama. Tapi bila saya dah belajar dengan Ustaz minggu lepas tu, saya anggap seolah-olah itu sebenarnya masih lagi dalam haid. Sebab warna dia sama kan, 15, 16 tu saya kata warna dia sama. Sifat dia sama. Cuma jumlah dia tak sebanyak yang hari yang ke-12, 13 tu. Yelah. Tapi saya dah solat lah. Maksud saya solat. Solat mandi wajib, solat mandi itu je lah. Masa-masa kan. Nanti kita tengok macam mana kalau kita dah tersalah ataupun mungkin betul dah tapi mungkin kita tak yakin lah dan kita buat mungkin mandi wajib, maknanya acak kali mandi wajib. Okey, kita tengok nanti macam mana kalau kita dah mandi wajib ketika itu, maknanya memang waktu dah suci. Maknanya okey, teruskanlah, maknanya hak yang tu tak perlu diqadak lah. Maknanya tapi kalau kita tak mandi wajib lagi misalnya, sedangkan kita masa tu dihukumkan sebagai istihadah, itu yang kena qadaknya. Nanti kita akan bincang sebab Ustazah ada contoh dia. Nanti mungkin lebih kurang dengan Zata punya lah ni keadaan dia. Okey, kita tengok nanti Okey, boleh tu? Boleh terus. Kak Nur nak tanya sikit. Ya Ana. Banyak masalah Ana ni. Sebab bila Kak Nur cakap darah kuat tu kena 24 jam baru kira darah haid. Habis tu selama ni macam Ana memang nak mula period tu dia memang sikit-sikit dulu. Dan kadang hari ketiga baru darah tu banyak. Jadi bila dah sikit-sikit coklat tu dah kira selama ni Ana anggap itu dah kira period lah. Jadi tak solat. Jadi tu kira macam mana sebab bila Kak Nun cakap tadi ada berapa hari kuat, ada berapa hari macam tu kan. Jadi kalau kita nak faham benda ni seolah-olah kita kena melalui satu benda yang dah panjang baru kita perasan yang mana kuat mana tak kuat. Sebab selama ni anggap je keluar je color lain je itu dah sebab memang time period dah anggap period. Tu macam mana ya Kak Nun? Betul lah Nah. Maknanya kalau dah time period bermakna walaupun dah time period tapi suci kita dah lebih 15 hari. Ataupun dah ngam-ngam lebih 360 jam 1 minit. Maknanya bila darah keluar tak kira warna apa, warna keruh ke, warna kuning ke, atau kalau warna hitam tu lebih-lebih lagi lah. Maknanya dah dikira permulaan darah itu sebagai haid. Maknanya kalau dia tidak melebihi 15 hari, haid lah. Mungkin hari pertama tu keluar keruh. Sedangkan suci kita dah lebih dah 15 hari ni. Maknanya hari pertama keluar keruh itu dikira. Tengok, kalau tidak melebihi 15 hari, makna haid lah. Maknanya keruh dulu, lepas tu kuning, coklat, lepas tu baru banyak. Tiba-tiba hari ke-15 berhenti. Semua haid. Semua haid. Semua haid.
Tapi kalau lebih daripada 15 hari, lebih 360 jam pula keluar tu, barulah hak tu dikira berdasarkan kaedah tamyiz. Kena tengok warna-warna darah itu. Hak yang lemah-lemah tadi, warna keruh dulu tu bukan haid. Hak yang kuat tu, selagi hak kuat tu tidak lebih daripada 15 hari. Hak kuat tu lah sebagai haid. Okeylah, bolehlah sikit-sikit. Okey Kak. Okey. Ada lagi soalan? Boleh tanya lalu, tak apa. Cumanya kita nak tengok sini, andai kata kalau sebelum ni kita beramal dengan 15 hari haid, 15 hari suci. Macam mana kita nak betulkan semula? Ada tak yang beramal? Sebab sepanjang-panjang adalah pernah lah Kak Nur menerima aduan lah daripada sahabat. Dia kata darah dia ni keluar berterusan lebih dah 3 bulan. Lebih dah 3 bulan. Dah kata kenal tak darah kuat, darah lemah? Tak kenal, tak pernah belajar. Lepas tu dah ada catatan tak? Ada catatan, cuma catatan dia macam ni lah, pakoh gitu je. Jadi cuba kita tengok contoh deh. Yang nanti tengok. Ni. Kita tengok contoh ni. Kecil sangatlah Ustazah, tak Kecil. nampak. Dah nampak kan? Kecil. Tak apa, cuba. Okey, kita tengok gini. Maknanya dia mari tanya ni 3 bulan yang lepas keluar darah. Sekarang ni dia tanya ni. Bila Ustazah Tanya macam ada tak catatan? Okey, ini yang diberi catatan ni. Maknanya mungkin dalam sebulan tu 2-3 hari ada tak ada. Lepas tu ada yang straight. Gitu. Okey, jadi macam mana pula kita nak kira semula? Berapa hari sebenarnya? Okey, jadi Ustazah terangkan satu-satu. Kalaulah kita nak kira berdasarkan kaedah tamyiz, bulan pertama tu dulu. Makna kita sekarang ni dah 3 bulan yang lepas. Makna kita nak betulkan semula. Sebab sekarang ni masih ada keluar darah. Contohnya macam tu. Jadi kita kenalah selesai dulu hak bulan Januari, bulan Februari, bulan Mac tu kena selesai dulu. Sebab apabila kita tak selesaikan 3 bulan tu, bermakna seolah-olah kita berada dalam keadaan mutahayyirah. Mutahayyirah tu minggu lepas Ustazah dah sebut dah. Mutahayyirah tu orang yang macam mana? Memang teruk sangat-sangat lah orang yang mutahayyirah ni. Kalau bulan puasa ni dia kena puasa sebulan ni dan dia kena ganti sebulan lagi pula. Tu. Lagi teruk lah maksudnya. Jadi untuk mengelakkan kita berada dalam keadaan mutahayyirah, kita kena selesaikan dulu haid kita pada bulan Januari lagi tu. Macam mana? Kalau kita nak kira kaedah tamyiz, mesti kita tengok darah kuat. Berapa hari darah kuat dan berapa hari darah lemah. Darah kuat tu pula mesti tidak lebih daripada 15 hari. Baru dia boleh dihukumkan haid. Itu dia. Okey. Contohlah bulan pertama tu dah kita baru belajar kan. Kita tak tahu lagi lah darah lemah, darah cakna misalnya. Bila dak cakna, bermakna kita tak boleh menentukan haid kita berdasarkan kaedah tamyiz. Kita kena guna kaedah adat. Kaedah adat macam mana? Kaedah adat ni maknanya bulan Januari tu kita kena hukumkan haid kita berdasarkan bulan Disember. Bulan 12 tu. Bulan 12 tahun lepas. Kita ingat ke tak berapa hari? Kalau tak ingat, itu bahaya akan menjadi mutahayyirah tu. Kalau kita ingat contoh 5 hari. Tu. Maknanya 5 hari lah bulan Disember tu. Dah suci kita bulan Disember berapa hari? Jadi bulan Januari pula mengikut suci kita pada bulan 12. Tu.
Lepas tu bulan Februari pula. Bulan Februari kita tengok habis suci kita hari ke berapa. Contoh kita kata bulan Disember tu haid kita 5 hari. Suci kita 25 hari misalnya. Lepas tu kita kena ikutlah. Bulan Januari tu 5 hari haid kita. Jadi haid darah keluar tu 18 hari bulan. 18, 19, 20, 21, 22. Jadi sehingga 22 tu merupakan hari haid kita. Jadi bermula hari ke-23 selama 25 hari suci kita. Jadi hari ke berapa pula akan menjadi haid untuk bulan 2? 18 lah, Ira. 18 pula akan jadi haid untuk bulan 2. 5 hari kita ambil. Lepas tu suci kita pula 25 hari. Sama seperti dia tu kaedah adat macam tu lah. Kita tengok berdasarkan haid kita yang terakhir. Bulan 3 pun sama. Itu kaedah adat. Tapi kalau kita boleh kenal darah lemah dan darah kuat, kita kata hari ke-18 mula-mula bulan Januari tu kita kata darah kuat. Kita ingatlah kita kata darah kuat 7 hari mari. Jadi darah haid kita bulan Januari tu 7 hari. Lepas tu hari selepasnya tu semakin lemah dah. Tapi darah kan bila kita tengok dalam keadaan ni memang keluar berterusan kan. Jadi kalau kaedah tamyiz, darah lemah itu tetap dikira sebagai istihadah selama mana dia keluar. Mungkin bulan Februari tu semua darah lemah belaka. Jadi untuk haid baru pusingan pertama tu daripada bulan Januari, haid kita 5 hari. Bulan Februari tu tidak ada darah kuat. Semua darah lemah. Bermakna semua hari-hari bulan 2 itu menjadi istihadah. Bulan 3 pula kita tengok masih ada ke darah kuat sama seperti mana bulan Januari tu. Kalau tak ada darah kuat lagi, bulan 3 tu lemah juga. Maknanya dia ada tu mungkin masa kita kencing, mungkin masa kita calik ada. Tapi darah dia lemah daripada hak yang kuat 7 hari yang pertama bulan Januari tu tetap masih lagi dikira sebagai istihadah. Itu keadaannya. Ada dah nak tanya? Ustazah, minta Allah saya banyak sangat persoalan. Tak apa. Sebenarnya saya pernah alami situasi macam ni sebelum saya hairwire macam sekarang ni lah 2 tahun lepas. Yang mula-mula saya jadi hairwire tu saya memang period 3 bulan tak berhenti, 2 bulan setengah tak berhenti. Tapi masa tu memang saya buat catatan lah, memang masa tu dia memang darah yang merah kehitaman tu dia non-stop. Sampailah bulan yang kedua, masuk bulan ketiga tu, sebab saya pergi jumpa doktor bagi ubat kan. Dia bagi ubat tu yang menyebabkan dia punya jumlah tu berkurang. Dia bukan warna masih sama, tapi tu saya kata tanya Ustaz tadi jumlah pad yang kita pakai tu kan, kalau kat hospital dia akan tanya ukuran berapa banyak pakai pad satu hari kan. Tapi warna tu masa tu memang memang warna yang sama. Cuma bila Datuk SDM masuk bulan yang ketiga tu, dia dah semakin sikit. Kaedah yang saya buat masa tu memang saya guna kaedah 15 hari tu. Sebab dah tak tahu beza kan, masa tu saya tak tahu beza. Saya tanya kawan masa tu, dia kata mungkin saya kena pegang yang 15 hari tu lah. Dalam 2 bulan setengah tu, hari yang pertama tu sampai 15 saya walaupun banyak macam mana pun saya tetap solat, saya pakai pad saya tahan lah kan, maksudnya pakai pad tebal-tebal supaya masa solat tu tak terganggu. Okey. Saya nak tahu betul atau tidak kaedah saya masa tu. Okey, sebelum ni pernah ada haid 15 hari? Tak pernah sebelum tu. Kalau tak pernah tak kenalah tu. Sebab sepatutnya daripada bulan pertama keluar darah tu, Zatu kata tadi kan warna kuat lah. Warna kuat maknanya sampai hari ke-16 warna sama. Ya. Bila warna sama sepatutnya guna kaedah adat. Bila kaedah adat kita kena rujuk haid yang terakhir kita. Kalau 15 hari selamat. Kalau haid terakhir kita 15 hari selamat kita buat kaedah itu. Tapi kalau haid kita bulan sebelum tu bukan 15 hari, salah lah tu. Salah kaedah. Sebelum tu memang saya normal je lah. Masa saya biasa normal dalam 7 hingga 8 hari je. Yelah maknanya dok kena lah. Jadi kena
kena kira semula. Kena kira semula, kalau bolehnya Zatu bagi ke ustazah dah apa semula. Saya baru buat catatan sebab bila kita pergi hospital kan doktor memang suruh kita catat kan. Saya baru buat catatan lah. Cuma saya catat tu jumlah pack. Maksudnya jumlah pack tu lah sebab hospital dia makan tanya berapa banyak pack satu hari. So itu indication dia kata banyak atau sikit kan. Dia lebih concern banyak atau sikit berbanding dengan mana dia tak ikut kita yang tengok warna-warna ni kan. Okey. Saya catat yang tu, tapi warna tu memang saya ingat lah masa tu sebab ialah sebab kena check apa tu hemoglobin, sebab sama ada kita dah hilang darah banyak ke kan. Sebab saya kata memang sama je setiap hari 2 bulan setengah tu. Okey, kalau kaedah fake dia tak kira sikit banyak itu. Maknanya banyak, kalau kita kata banyak cair. Maknanya kalau berbanding dengan sikit pekat. Yang sikit pekat itu akan dihukumkan sebagai haid. Itu kaedah fake. Sebab mungkin berlaku banyak percanggahan sebenarnya dengan medik ni. Dia tak sama. Kadang-kadang kalau kita tengok dari segi kaedah fiqh, masa orang mengandung boleh dihukumkan sebagai haid jika cukup syarat haid. Tapi dari segi medis, kalau mengandung bukan haid kan, darah penyakit. Banyak sebenarnya. Tapi kalau bertimbul percanggahan antara kaedah fiqh dengan kaedah medis, mesti ikut kaedah fiqh. Itu. Okey. So tadi yang Ustazah kata kita kena ikut balik tu, boleh tak Ustazah ulang semula? Saya tak apa faham tadi yang bila kalau kes yang Ustazah tunjuk gambar ni kan, yang bila 3 bulan ni Ustazah sebab saya jadi nak kena tengok semula tu kan. Okey. Jadi kalau kita tengok keadaan yang macam ni, hak ni mungkin yang mengalami tu memberitahu sekarang ni dia berada selepas pada 3 bulan, dia kata dia tak tanda, dia tak ingat adalah darah kuat dan darah lemah itu. Jadi bila tak tanda, maknanya kena ikut kaedah hadat lah. Haid dia yang terakhir tu berapa hari? Itu dia. Tapi kalau tengok contohnya dia boleh kenal, dia boleh ingat lagi lah. Mungkin dia tanda lah. Ni mungkin darah kuat dia pun tanda sikit. Darah kuat dia tu bermula hari 18, contoh 18 sampai ke hari yang ke-21, 5 hari. Lepas tu cair sampai sekarang. Dia kata bermakna haid dia tu masih 1 pusingan je. 1 pusingan hak bulan pertama je sampai sekarang tu tetap dikira sebagai istihadah. Sebab tak ada lagi darah kuat. Sebab dah syarat kaedah tamyiz, darah lemah akan dihukumkan sebagai istihadah selama mana dia keluar. Maknanya contohnya darah keluar tu setahun contohnya. Tapi yang berlakunya darah kuat tu hanya 5 hari pada hari permulaan sahaja. Jadi bila nak tentukan haid dia 5 hari kuat tu je. Hak yang lemah-lemah tu selagi lemah tu berapa tahun pun tetap dikira sebagai istihadah. Nak kira haid pusingan kedua pula apabila darah yang lebih kuat itu keluar, hak yang sama seperti mana hak yang pertama tu. Baru boleh dihukumkan haid untuk pusingan kedua. Itu dia. Okey. Boleh faham tak? Boleh faham tak setakat ni macam mana dah ni hak kita alami ni? Maksudnya dalam kes yang ni sebab dia punya darah tu asalnya ada beza kuat dengan lemah kan. Jadi dia kena tengok memang kena tengok semula, tapi kalau dia dah lupa tu macam mana Ustazah? Kalau dia lupa warna. Dia lupa warna kan. Kalau lupa darah kuat darah lemah tu kena guna kaedah hadat. Jadi kita tengok kaedah adat haid dia bulan sebelum. Kalau adat haid bulan sebelum 7 hari contohnya. Bulan 12 tu lah mungkin dia ada haid bulan 12. Kalau tak ada haid bulan 12 rujuk bulan 11. Kalau tak ada bulan 11 rujuk bulan 10. Kalau tak ada juga rujuk hak yang terakhir. Itu. Okey, jadi bulan sebelum tu haid dia 7 hari dan suci dia 23 hari. Contoh. Jadi hak bulan Januari tu haid dia hanya 7 hari, suci 23 hari.
bulan kedua pula haid 7 hari, suci 23 hari. Faham tak? Okay, faham setakat tu. Okey, boleh. Itulah maknanya kalau dia tak ingat dah. Dia kena tengok pattern tu lah. Maksudnya kena sama lah pattern dia tu ya Ustazah. Tengok pattern macam mana? Ya, maksudnya pattern yang sebelum tu lah. Maksudnya kita rujuk yang Ustazah kata apa tu, suci 23 hari tu ya. Jadi kalau dah haid bulan 12 dia tu 7 hari, suci 23 hari lah. Tapi kalau orang lain mungkin haid dia 3 hari saja bulan 12, suci dia 15 hari. Ikut tu lah. Jadi bila yang dia masuk bulan yang Januari yang dia jadi banyak period dia tu, jadi macam mana pula dia nak kira tu? Tu tadi Ustazah terang tu saya tak faham yang yelah dia nak kira macam mana balik tu. Sorry Ustazah, saya Tak apa. Maknanya dah sekarang ni mungkin sebab Ida tahu dah sekarang ni kita cerita kita berada di bulan April lah kan? Kira bulan April lah pula dah. Yang dia tak boleh lah. Okey. Jadi bila kita berada di bulan April, sebenarnya haid bulan Januari kita tu mengikut haid bulan Disember. Kalau kata haid kita bulan Disember 5 hari, bermakna bulan Januari pun 5 hari. Sebab kita nak kira hak kita kena qada balik waktu istihadah tu. Dan kita nak kira pula hak sekarang ni. Gitu. Okey. Jadi bulan Januari 5 hari, haid istihadah dia 23 hari. Tengok, maknanya tanda lah ikut kalender lah. Mungkin kalender tu ada 31, bulan Februari ada 28. Jadi kena kira sesa gitu. Okey. Jadi bulan Februari pula sama. Dah cukup dah 23 hari suci, bermula pula haid dia tu. Tengok 5 hari. Berdasarkan kalender 5 hari. Lepas tu suci pula, mengalami suci 23 hari. Tengok kalender. Sebab kemungkinan jadi hari tu tak sama lah. Mungkin hari bulan Februari ni tak sama dengan Mac, sebab Februari ni 28 hari je. Itu dia. Jadi Ustazah, ya. Macam ni. Maksudnya sekarang ni gini. Jika kita tak ingat macam jenis warna ataupun kita dok tanda, maksudnya kita kena pilih adat. Tapi jika kita tanda macam period kita first day tu ialah 1 Mac. Lepas tu kita pun tengok 1 April ada lagi gitu kan. Yang tu kita kena pilih Tamis. So maksudnya kita kena pilih salah satulah, Tamis atau adat. Jika kita tanda betul dengan jamnya, kita kena ambil Tamis. Jika kita tak tanda langsung ataupun kita tanda pangkah sahaja setiap hari kita datang, kita duduk semayang tu, so kita kena ambil adat. Itulah maksudnya kesimpulan je. Betul tak gitu Ustazah? Iyalah maksudnya gitulah. Maksudnya kaedah adat ni pilihan yang kedua apabila kita tidak dapat mentamyizkan darah-darah tu. Okey, boleh. Okey, Zatu faham tak lagi Zatu? Boleh lah. Tak apa, saya teruskan sebab nanti saya nak sharekan jadual saya yang saya tunjuk kan. Nanti saya nak macam mana. Tapi saya teruskan dulu. Okey, itulah. Jadi kaedah dia macam tu lah. Sepatutnya tindakan kita itu pada Januari hari ke-16 tu kita dah bertindak. Tapi sebab kita mungkin kita pun tak tahu, kita dengar orang kata 15 hari haid kalau berlaku berterusan, hak lebih tu istihadah, maknanya kita bertindak dah salah. Jadi bila sekarang bulan April kita kena kira balik sebab kita nak tahu kedudukan sekarang ni sebenarnya kita berada dalam haid ke dalam istihadah. Itu. Jadi bulan 4 kita ni berdasarkan haid sebelum. Kita tengok haid sebelum tu bulan 3 tu 7 hari juga sebab kita tengok ada haid kita yang sebelumnya. Jadi adakah hari ni jatuh kepada haid ataupun jatuh kepada istihadah? Tapi kalaulah hari ni kita dah belajar. Kita belajar dah hari ni kita tahu. Mungkinlah bulan 1, 2, 3 tu okey hukum kaedah adat. Tapi sekarang ni bila kita belajar kita kena cakna lah. Sekarang ni darah itu darah cair ke darah pekat? Itu dia. Kalau masih lagi cair, maksudnya darah cair kita tengok start pada hari ni
tengok cair tu dulu. Adakah lebih pula 15 hari? Jadi kalau lebih pula 15 hari, hari ke-16 tu kita kena buat analisis balik. Bermakna seolah-olah kita ni bermula hari ni keluar haid kita. Walaupun kita kata sebelum-sebelum ni dah keluar dah. Dah. Sebab kita ikut kaedah adat tu, sekarang ni kita dah tahu dah sebenarnya aula kita kena pilih kaedah tamyiz dulu. Jadi kita kena cakna darah yang keluar itu adakah boleh ditamyiz hari ke-16 itu. Okey. Boleh tak? Orang yang berkenaan lah. Kita lebih kepada orang yang berkenaan. Okey. Orang yang macam saya. Okey, boleh selesai. Memang kalau bab ni memang terlalu susah lah. Kalau orang yang tidak mengalami, rasanya orang tak berapa faham. Tak? Okey, itulah. Ustazah, satu lagi, adakah darah yang keluar tu, yang kata istihadah tu, adakah sebab sis atau fibroid ke memang bukan kategori tu? Okey. Punca istihadah pun kita dah bincang. Punca istihadah ni kemungkinan yang pertama disebabkan penyakit. Penyakit tu seperti sis, fibroid, kanser. Itu yang menyebabkan berlaku istihadah. Ataupun ketidakstabilan hormon. Maknanya itu juga keluar darah yang tidak menentu tu, ada sikit ada banyak berterusan. Punca berlakunya istihadah tidak diambil kira. Yang penting kita guna kaedah yang betul untuk menyelesaikan haid dan istihadah. Yang punca keluar ikut mana? Kalau di penyakit kanser memang doktor mengesahkan dia tu mengidap kanser. Maknanya kena mengikut fiqh. Macam mana nak tentukan haid dan istihadah? Kalau dia boleh mentamyizkan darah, boleh guna kaedah adat, kaedah tamyiz. Kalau tak boleh mentamyizkan darah, guna kaedah adat. Itu kaedah yang patutnya dia guna untuk menentukan haid dan istihadah. Jadi kecuali kalau doktor memang mengesahkan rahim dia tak ada. Mungkin masa fibroid doktor buang habis dah. Doktor kata sebab dia ada dua keadaan, ada buang separuh, ada buang penyakit saja, rahim ada. Maknanya selagi rahim dia ada, dia tetap mesti kira haid dan istihadah. Kalau dia tak ada rahim dah, makna darah-darah yang keluar tu disebabkan penyakit, doktor kata okey. Waktu memang istihadah lah. Tu. Sebab haid ini merupakan darah kebiasaan, darah semula jadi yang Allah takdirkan kepada setiap wanita. Itu dia. Jadi mesti ada haid. Dan nak kira haid pula kena tengok kepada formula haid. Itu pun kita dah bincang minggu lepas. Kita dah sebut formula haid dia. Jadi kalau bertepatan dengan formula-formula tu, haid lah. Istihadah pun kita sebut formula istihadah. Kalau bertepatan dengan formula istihadah, darah itu adalah istihadah. Itu dia. Okey. Boleh? Ustazah, boleh ke saya nak share saya punya jadual kat sini? Okey, boleh. Tapi saya kena itulah tak boleh nak share sebab Ustazah presenter kan. Tak boleh. Dah kena keluar dulu ke macam mana? Sekejap. Kena stop sharing. Ustazah kena stop sharing dulu boleh? Okey, Okey. Nampak tak? Boleh sekejap Okay, Saya nak tunjuklah yang saya punya catatan tu. Ini saya punya catatan. Dia jadi masa ni saya tengok yang mula-mula saya mula jadilah. Bukan 2 tahun lepas, banyak tahun dah. Ini pertama kali lah yang saya masa tu saya catat B banyak ni, maksudnya yang heavy lah. So masa tu doktor punya concern lebih kepada heavy dengan tak heavy. Warna tu dia tak kira kan. Dia lah, cuma masa tu situasinya warna pada masa tu pada saya ingat lagi memang semua warna dia memang merah kehitaman.
Sampailah hari yang bulan Januari ni, yang ni baru dia jadi stain. Warna macam dah keruh-keruh tu dah mana habis dah. 17 tu dah tak ada lah. Masa tu 17 hari bulan lah. Dah tak ada. Masa tu saya dah mandi wajib lah. Cuma masa mula-mula tu dia mula dengan yang lama ni lah. Yang ni saya mandi wajib yang 13 ni. Yang masa kosong masa saya mandi wajib lah. Dan kemudian bila jadi balik ni, yang ni yang saya mula kira 15 hari tu. Lepas tu yang ni saya mandi wajib. Tapi saya sebab nak tunjuk kat doktor nak tengok kan. Jadi saya tulis yang saya bleeding tu. Jadi sepanjang ni saya kira 15 sampailah hari yang sampai bulan Januari ni lah saya kira 15 suci, 15 period. Okey. Jadi kalau kita tengok kepada gambar rajah ni, okey, start pada 2 hari bulan lah tak? 2 hari bulan November. Okey, 2 hari bulan sehingga 17. Hari 17 hari bulan tu sepatutnya masa tu kena buat analisis. Sepatutnya lah, sebab kalau tak buat analisis dah, maknanya bulan Oktober haid berapa hari? Oktober ni masa tak period tu masa tu. Itu yang saya September? September ni lah yang 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Okey. Jadi untuk bulan November sepatutnya 7 hari sehingga 8. November tu dia mula jadi banyak lah. Bulan tu jadi 12 hari tu yang saya macam banyak pula tu bulan tu kan. Okeylah. Okey. Maknanya haid untuk bulan November tu 7 hari sahaja sehingga 8 hari bulan. Jadi bermula 9 hari bulan ini, kita tengok berapa hari suci dia. Bermula 5 September sehingga 31 Oktober. Jadi 25 campur dengan 31. 25 campur dengan 31. Berapa hari? 25, 31, 60, 56 hari. Lambat lah kira. 25 campur dengan 31. 56 kan? 56. Okey, 56 hari suci. Bermakna hari ke 9 hari bulan ni bermula suci sehinggalah 56 hari. Okey. Tengok bulan sepatut yang suci yang ni kan, yang September ni kan. Maknanya tu tempoh suci hak bulan terdahulu lah. Maksudnya kita kena rujuk. Okey. Okey. Jadi hari bulan November ni start 9 hari bulan suci. Maksudnya macam tu. Start 9 hari bulan tu suci 56 hari. Maksudnya yang walaupun period ni suci jugalah. Yang ni lah period ni. 2 hari bulan sehingga 8 je lah. 7 hari je. 9 ni lah yang mula period ni. Tak, 9 ni suci. Walaupun period. Walaupun ada darah. Sebab ikut kaedah adat dah lah. Sebab kita dah kena kan. Dah kena menghukumkan tu. Okey. Jadi bermula 9 31 baru 22 hari. 22 campur dengan 31. 22, 31, 54. Okey. 54, 56. Okey, 3 hari bulan 1 baru period balik. 3 hari bulan 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 9 hari bulan period. Maksudnya yang sebelum tu bukan period lah. Istiadah kena qada tu, solat tu. Masya Allah. Kita bimbang takut jadi gini, kesian orang. Sebab dok tu kan tak ikut kaedah yang betul, ataupun dok kenal pasti darah lemah, darah kuat pun akan jadi gini. Kita bimbang takut jadi gini lah. So yang ni lah yang saya warnakan biru ni jadi saya punya masa suci. Suci. Okey. 3 ni, 3. Yang bulan Januari ni 3. 3 hari bulan bermula period pula. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9.
3, 4, 5 ni. Tu suci. Okay. So yang tu lah nak kena qadanya ya? Yang biru ni kena qada. Lepas tu bulan depan tu dah jadi macam ni pula balik. Dah jadi macam normal dah balik. Nama dah. Nama dah okey. Jadi bila normal dah berapa hari bulan Februari ni akan menjadi rujukan sekiranya berlaku bulan-bulan akan datang ni berlaku istihadah kubra. Kena ingatlah tu. Cuma yang ini saya catat-catat je lah. Kalau macam ni nampak ada stain tu, saya tak peduli. Kena catat apa? Saya catat lah. Cuma saya solat masa ni. Bila start ni saya dah tak solat masa tu, tapi masih dalam tempoh 15 hari lagi lah. Cuma bila lepas tu dia macam haywire lah, ada bulan yang saya tak period. Tapi yang tu saya anggap normal. Maksudnya bila bulan depan tu saya kira macam bila period tu baru saya kira. Cuma yang jadi yang terbaru tu lah yang bulan lepas lah yang saya cerita kat Ustazah yang hari ke-8 dia datang tu sampai hari ke-17 tu. Itu yang mula saya kira balik tu kan. Kira balik tu. Kena tulis belaka lah ni. Maknanya saya tulis. apa ni kalau darah lemah waktu-waktu pun waktu peralihan darah tu pun kena catat. Yang tu saya tak catat lah, tapi saya ingat lah. Saya ingat sama ada sebelum Zuhur, selepas Zuhur kan macam tu. Biarlah tak catat lagi sebelum ni. Tapi bila kita dah tahu ni, kita catat balik. Kita tambah je. Pukul berapa. Sekarang kena catat lah. Tambah je. Okey. Jadi kalau berlaku pula darah yang berterusan, tengok darah kuat. Sebab kalaulah apa ni kita belajar, kemungkinan kita tidak akan jadi qada solat sebegini banyak hari. Mungkin kita apa ni kita hari ke-16 ni kita dah tahu dah. Jadi kita bertindak tu dengan kaedah yang betul. Itulah kita nak elakkan daripada berlakunya ginilah qada banyak. Itu dia. Okey. Dah faham sikit dah insya-Allah. Tak apalah, kena qada lah kan. Yelah, maknanya kalau kita tak qada tak boleh sebab akan beri kesan kepada jiwa kita sebenarnya. Masa ni mungkinlah ada setengah orang lah, ya tak? Ada setengah orang dia kata, tak mau belajar, tak mau qada, tapi akan beri kesan kepada ketua-tua kayak gini. Mungkin kita datang rasa keinsafan, masa tu dak larat dah nak qada kan. Tu. Tak apa, sekarang ni kita qada slow-slow. Tak apa, setiap kali waktu solat fardu tu, kalau sebelum ni kita buat qabliyah, kita qada lah dulu. Qabliyah tu tak buat, tak apalah. Kalau kita tak larat, kalau kita larat, sepatutnya dahulukan yang wajib ni dulu. Hak ni wajib qada. Okey. Terima kasih Ustazah. Okey tu. Jadi kalau kita tengok seperti mana minggu-minggu yang lepas ataupun dalam siri-siri yang lepas, bagi menyelesaikan istihadah kubra ini dibahagikan kepada 7 golongan. 7 golongan. Sebab tu tadi Ustazah sebut kita kena tengok dulu siapa yang mengalami istihadah itu. Adakah dia seorang yang muqtadah ataupun mubtadaah, dan juga kita tengok adakah dia tu boleh mentamyizkan darah. Kalau boleh mentamyizkan darah, dia guna kaedah tamyiz. Kaedah tamyiz ini boleh digunakan kepada golongan mubtadaah mumayyizah dan juga muqtadah mumayyizah. Tu 7 golongan yang yang mengalami istihadah. Okey, tu. Okey, 7 golongan tu. Kita termasuk golongan muqtadah. Tu. Okey, boleh tu? Ada lagi soalan nak tanya? Kak, nak tanya sikit lah. Boleh, 2 orang. Okey, Fazurah. Tanya dia ni. Ustazah dengar? Dengar jauh-jauh, tak apalah cakap. Okey, gini. Saya ni
biasa period hari pertama dengan hari pertama hingga keempat tu dia macam kopo-kopo sikit-sikit lah. Ada darah sikit. Lepas tu hari antara ke-5, 6, 7, 8, 9 dia banyak. Dok 9 tu sikit dok. Lepas tu biasanya saya period tiap bulan dalam 1 hingga 10 hari. Hari tiap bulan. Dalam bulan ni dia jadi 12 hari. 12 hari ni gini Ustaz. Macam hari pertama, kedua, ketiga tu dia sikit-sikit. Dia slow darah kopo-kopo gitu kan. Lepas tu 4, 5, 6, 7 tu dia banyak. Hari ke-8 tu sikit tau. Hari ke-9 tu dia sikit sana. Tak pakai pad pun tak apa. Tapi dia ada lah. Walau sikit. Hari ke-10 tu kadang tu dia macam tak ada dah. Keluar dah. Tapi kita dah korek dengan putih kapah dengan kapah kita masuk dia tak ada. Saya pun mandi wajib lah kan. Lepas tu hari saya dah solat dah, kepada hari ke-12 tu macam ada sikit-sikit pulak dia keluar Ustazah. Macam dalam selalulah berlaku gitu. Lepas hari ke-12 tu esok tu ada lah. Jadi macam saya tak tahu nak kira. Macam contoh bulan ni hari ke-9 dah hari ni dia macam sikit-sikit. Macam kita pakai pad pun tak apa. Jadi bila kita keluar. Lepas tu hari ke-10 contohnya esok tu tak keluar. Kita korek memang putih bersih dah. Kadang-kadang dia ada keluar lendir putih dah. Tapi hari dia keluar pulak sikit-sikit. Mana tu Ustazah, sebab biasa saya dah korek dah cuci bersih dia keluar macam lendir putih pun. Saya rasa macam saya mandi wajib. Bila hari esok, hari sebelah ke-12 tu dia ada pulak sikit-sikit. Okey. Kadang-kadang jadi gini. Kadang-kadang dia sampai hari ke-10 je. Hari ke-9 tu dia sikit-sikit dah. Hari ke-10 tu dia tak ada. Korek bersih. Lepas tu saya mandi wajib. Hari ke-11 tu tak ada pula. Maknanya sampai 10 je masa tu. Okey. Ya, okey, kalau masalah ni maknanya tidak ada masalah istihadah kubra, tak ada lah. Sebab tidak melebihi 15 hari. Kesemua darah itu dihukumkan haid. Cumanya tindakan kita. Tindakan kita apabila darah keluar tak lancar lah kita kata, ya tak? Tersekat-tersekat. Ada fatrah, ada naqah, ya tak? Jadi seperti mana yang kita terang dah minggu lepas, kalau kita berada dalam keadaan naqah, maksudnya darah tak ada. Darah tak ada dan kita pun dapat kita rasa darah tu dah berhenti dan kita calik pun tak ada. Maknanya menjadi kewajipan lah untuk kita mandi wajib. Jadi kita mandi wajib lah walaupun kita kata, sebab kita tak tahu akan datang tu darah tu nak berhenti terus ke atau nak mari pulak. Kita tak tahu. Jadi kita kena berhukum apa yang zahir ketika itu. Maksudnya betul lah Fazura bertindak tu, maknanya dah calik dah, korek dah, maknanya tak ada keluar lendir putih dah. Maknanya kita anggap ia waktu suci dah lah. Maksudnya kita mandi wajib. Tiba-tiba 2-3 hari lepas tu keluar pula, tapi masih dalam tempoh 15 hari. Maksudnya keluar pula selepas kita yakin suci tu dikira sebagai haid lagi. Jadi lepas pada hari ke-12 tu kita kena mandi wajib semula lah. Sebab tempoh tempoh 15 hari tu masih tak berlalu lagi. Bermakna kesemua darah-darah yang keluar itu adalah haid. Itu dia. Itu tak ada masalah. Cumanya dalam tindakan kita je lah. Jadi kita kena bertindak gitulah. Bila kita yakin tak ada darah, selepas kita calik, selepas tidak ada di pad dan ataupun keluar cecair putih ataupun jernih, itu menunjukkan kita dah suci dah. Tapi kita tak tahu akan datang tu berlaku macam mana. Dan kita nak kira apabila keluar darah semula selepas itu, kalau masih dalam tempoh 15 hari, ia tetap dikira sebagai haid. Kalau hari ke-14 keluar pula, hari ke-15 tak ada, hari ke-16 ada. Macam tadi lah, hari ke-16 itu kita mesti menyempurnakan waktu suci istihadah. Sebab hari ke-15 dengan 16 tidak sambung kan. Kalau hari ke-15 dengan hari ke-16 sambung, barulah kaedah istihadah kubra yang kita kena ikut kaedah tamyiz dan
kaedah adat. Okey, boleh faham tak? Nun, Ya. maknanya Fazura selamat daripada ganti semayang. Tak Dalam ada bulan ganti-ganti puasa, lah. Dalam bulan puasa, dia kena kodok lah puasa tu. Kalau dia tinggal, walaupun dalam masa bersih sehari, 2 hari tu, dia kira lepas tu hit lah. Maknanya dia kena kodok lah puasa. Puasa kena 14 qada. hari, 14 hari lah maknanya. Kalau dalam bulan puasa. Ya. Ada apa dengar Fazura? Contoh bulan ni. Ada dengar je? Contoh bulan ni hari yang ke-9 dah ni. Dia keluar sikit. Lepas tu bila saya tak pakai pad pun tak keluar kan. Dan memang tak keluar tapi saya tak korek lagi. Ada patut saya menunggu kalau dah contoh esok malam ni pun tak ada, saya korek tak ada. Adakah patut saya menunggu sehingga hari ke-11 ataupun mandi wajib? Okey, kalau dalam masalah Fazura tu sebab dah pernah mengalami bulan lepas, dia ada 2 pendapat. Jadi 2 pendapat itu Fazura boleh ikut. Sama ada nak guna pendapat pertama ataupun pendapat kedua sebab berlaku kat atas Fazura sendiri. Jadi Fazura sendiri yang faham situasi dia macam mana. Okey, apa pendapat tu? Pendapat yang pertama, pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi kata walaupun bulan lepas dia jadi gitu juga hari ke-9 tu maknanya berhenti. Jadi sekarang ni hari ke-9 pun berhenti. Maknanya kalau berhenti kita kena mandi wajib. Ini pendapat Imam Nawawi lah, mandi wajib. Sebab kita beramal dengan perkara zahir ketika ini. Maknanya sebab ketika ini dah tak ada keluar dah. Maknanya hak bulan lepas tu tak secara lah sebab mungkin bulan ni tak sama dengan bulan lepas. Ini pendapat Imam Nawawi. Tapi pendapat Imam Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i kata kita boleh menunggu sebab bimbang berlaku seperti mana bulan lepas. Bulan lepas hari ke-9 berhenti juga tapi mari pula. Itu dia. Jadi kalau kita tengok kedua-dua pendapat ni boleh ikut. Tapi andai kata kita ikut pendapat Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i kata kita tunggu dulu. Sebab takut jadi macam bulan lepas. Tiba-tiba darah dak keluar. Maknanya sampai setakat ning sahaja berlaku. Jadi hari yang sepatutnya berhenti tu hari ke-12 kan. Maknanya berhenti darah yang keluar pula tu. Jadi Imam Rafi'i kata dia tak boleh melebihi waktu yang darah kedua keluar dulu. Jadi bila siapa pada masa tu tak ada darah juga, dia kena mandi wajib. Tetapi kena qada balik apa yang dia dok semayang pada hari ke-10 dan ke-9 tu. Yang waktu suci dia tu. Dia kena qada. Itu dia. Tapi kalau mengikut pendapat Imam Nawawi, selamatlah. Maknanya kalau dia mandi wajib selalu dah masa ketika suci ni, tak ada masalah dah. Kalau keluar darah pun maknanya dia tetap juga kena qada tu dia tu. Puasa dia tu. Jadi solat tak payah qada. Tu. Tapi kalau mengikut pendapat Imam Ar-Rafi'i, dia kena qada solat. Sebab dia tak semayang masa dia suci tu. Tu dia. Tapi boleh ikut belaka pendapat dua-dua tu. Mengikut keadaan kita sendiri. Mungkin kita rasa memang gini dah sebab sokma-sokma jadi. Tu. Okey. Fazura boleh faham tak? Okey, faham. Sebab biasa saya kalau hari 10 tu memang saya dah cek tak ada tu. Saya wajib lah. Jadi tak tenang sebab iya, maknanya sebaiknya kita ikut pendapat Imam Nawawi lah, ya dah. Maknanya dah kita sekarang ni dah suci dah. Maknanya kalau tak ada pun kita berhentilah pula kat gi mandi wajib semula. Apabila berhenti tak ada masalah kan. Sebab kalau kita mengikut pendapat Imam Ar-Rafi'i tu, kemungkinan kita kena qada balik tu. Jadi baiklah teruskan selalu. Tak dosa sebab itu memang kaedah yang ulama beri. Boleh. Maknanya bergantung kepada kita. Kalau kita rasa macam nak keluar pulak ni macam jadi bulan lepas juga. Maknanya kita boleh je ikut tapi risiko dia tadilah kena qada kalau darah tu dak keluar balik. terima kasih. Okey, dah.
Ada nak tanya? Kak Nur, last. Ya, Hana. Banyak masalah Hana ni. Tadi Kak Nur kata darah kuat, darah lemah. Ya. Tapi tadi Kak Nur cakap pula darah sikit, pekat, haid, banyak cair istihadah. Jadi macam tu nak guna. Sebab Ana rasa yang kain mana banyak tu memang banyak sungguh. Banyak dan merah sangat. So, kita nak pakai itu istiadah atau itu haid? Okey. Tadi kan macam kita nak tahu kekuatan darah tu ada 3 unsur kan? Warna, bau dan sifat. Okey. Darah yang paling kuat maknanya mestilah gabungan ketiga-tiga unsur tersebut. Maknanya warna pun memang dari segi warna memang hitam paling kuat, dan dari segi sifat pun pekat, dan dari segi bau pun busuk. Maknanya itu darah kuat lah. Tapi berbanding dengan satu unsur sahaja ada. Contohnya warna hitam. Warna hitam. Tapi dia cair. Dia tak berbau. Cuma dia ada warna hitam sahaja. Berbanding dengan dia warna merah. Warna merah tu kan tahap kedua. Lepas pada hitam kan. Maknanya lebih lemah daripada hitam. Tapi dia warna merah. Tetapi dia pekat. Dan dia berbau. Maknanya dia ada 2 unsur. Berbanding dengan darah hitam tu satu unsur saja. Bermakna yang 2 unsur ni lebih kuat daripada satu unsur. Okey. Faham tak? Okey Kak. Okay. Terima kasih banyak. Okay. Alright. Okey. Kena sambung ke mana ni lah. Dah kita ni. Boleh tak saya nak tanya sikit lagi Sarah? Boleh. Sebab saya tak sibuk mengira ni kan. Masa yang saya kira 15 hari yang untuk solat tayang ni, masa yang tahun saya banyak tu lah. Kalau yang 15 hari yang saya memang dah solat tu, tak apalah kan. Saya kira yang saya kira masa yang saya anggap saya period tu lah yang saya akan kira untuk qada kan. Okey, cuba tengok mandi wajib tu bertepatan tak dengan hari yang istihadah tu? Ada yang hari yang bertindan lah. Maksudnya bila tengok hari yang ke-17 yang saya dah mandi wajib tu, memang adalah yang bertindan. Jadi tu kata nak kena tolak tak yang tu kira yang minimah tu kena qada. Kalau yang hari dah mandi wajib, kebetulan yang kita kira balik ni dah jadi istihadah, hak tu tak perlu diqada dah. Maknanya kita dah mandi wajib dah masa tu dan kita buat dah. Tolaklah. Okay, so saya nak kira berapa minima saya kena qada. Yang lebih tu tak perlu lebih kan, tapi minima tu mesti wajib qada tu kena ada lah kan. Okay. Cuma yang dalam kes saya macam bulan lepas tu yang saya kata hari 16-17 tu yang saya dah mandi wajib tak apalah pas lah anggap saya dah bersuci jugalah kan, walaupun pada masa tu sepatutnya kalau dikirakan sebab darah warna yang sama adalah dikira haid kan. Tapi sebab saya dah mandi wajib tu tak apalah kan. Sebab saya mandi wajib lagi pula lepas tu kan. Sekarang ni tak ada dah guna kaedah tamyiz tu, darah-darah kuat tu tak kira dah. Maknanya zatu kena kira berdasarkan kaedah adat tu. Maknanya kalau kebetulan memang hari tu, contohnya zatu dah mandi wajib pada hari 18 hari bulan. Dah solat dah. Dan apabila kira semula tu kebetulan hari 18 itu merupakan hari istihadah. Maknanya tak perlu qada lah. Okay. So dah faham dah bila kita bermasalah ikut kaedah tamyiz tu. Kalau dah macam lately ni saya dah macam yelah ada hari yang tak period, ada hari yang tak period, tapi bulan ni je baru bermasalah, so masih lagi kira dalam konteks adat lah. Okay, so tapi saya kena careful lah next month kan. Kalau kata jadi balik, saya kena tengok balik lah kan. Yang bulan ni punya kan, tempoh bersuci tu kan. Ya, kena tengok balik tu. Okay, dah. Maknanya Zahtu dah dapat dah. Ada haid dia berapa hari, ada suci berapa hari. Kalau berlaku dah sekarang ni, bulan ni, kalau berlaku pula darah yang sama warna, kena kira mengikut kaedah adat. Tapi kalau Zahtu dah boleh pandai membezakan warna, maknanya ikut kaedah tamyiz. Okey, faham dah. InsyaAllah lah. Harap-harap tak jadilah ya. Itulah. Terima kasih Ustazah. Okey.
Ada lagi nak tanya? Kak Nun, Ya. Zatu tadi tu kan, dia tahun 2017 apa semua tu kan. 2017 ke? 2017 dia tunjuk tadi kan. Jadi kalau misal kata hak terkini pula berlaku gitu, ikut adat yang sebelum macam mana tu? Hak tahun bila pula nak guna? Hak ni lah bulan 12 kalau Dah sok dia mari masa ikut adat tu tak? dah satu Maknanya tahun kalau ni dah dia jadi ke? Itulah nak tahu, takut dia ada berlaku tahun 2020 ke 2021 ke. Kena ikut yang yang terjadi yang baru ni yang bulan lepas tu lah. Jadi balik yang sampai 17 hari lah yang saya kata dia dah berhenti 4 hari. Hari kelima saya dah mandi. Sebab saya tengok dah tinggal sikit je kan. Dah tak ada. Lepas tu saya tengok macam tak. Orang kata warna tu pun dah warna macam dah kuning-kuning dah kan. Hari kelima saya dah mandi sebab saya dah tengok siapa tu dengan cotton bud dah tak ada. Tapi hari ke-8 tu dia datang balik. Yang tu saya period lah. Semua dia jadi berpanjangan sampai hari yang ke-17. Tapi sebab masa tu saya kira adat. Saya kira 15 hari tu, hari 16 tu saya dah mandi wajib walaupun darah tu masih sama. Tapi sebab tadi saya kata kalau ini dah lama kita tak jadi macam tu, kita ikut balik bulan lepas tu kan. Maksudnya tu kan. So hari ke-16 tu saya mandi wajib tu walaupun darah dia masih sama tapi betul lah istihadah kan. Maknanya sebab darah sama. Darah sama kan? Darah sama tapi sebab dah lama dah saya tak jadi yang tu. Memang 2016-17 kan yang jadi yang lama tu. Jadi bulan lepas tu saya kira macam ikut adat lah kan. Kalau kita tak dapat mentamiskan darah, maknanya kena ikut adat. Jadi Zatu dah mandi hari ke-16 tu maknanya betul lah tindakan tu. Jadi tengok adat hak bulan sebelum. Bulan sebelum tu berapa hari? Bulan sebelum tu rasanya tak period masa tu. Sebelum lagi, hak yang terakhir. Period terakhir. Kena buka balik Ustazah, tak ingat. Tapi saya ingat memang bulan tu saya 2 bulan kot. Saya punya tempoh bersuci saya macam 40 hari lebih. Saya ingat bersuci saya. Tapi kena tengok balik lah tu. Yang Saya tengok balik. Saya kena tengok balik. Tengok balik. Banyak sangat faz Ustazah. Okey. Kena tengok balik tu hak yang terdahulu berapa hari. Bermakna hari ke-16 tu Zatu dah mandi wajib. Maknanya kalau hari ke-16 itu kita memang berada dalam keadaan suci sebab mungkinlah akhir bulan sebelum tu 8 hari misalnya lah. Bermakna tengok suci pula. Suci Zatu kata berapa bulan? 42 tak saya ingat itu. 42 bermakna start daripada hari ke-16 tu kalau darah tu semakin cair apa sebab maknanya berada dalam keadaan istihadah. Lepas tu 40 hari tengok tu. 40 hari suci tu. Tapi kalau dia datang bulan dalam tempoh 15 bersuci tu dia anggap period lah kan. Kalau suci dah misalnya ada berhenti, mungkin ada tak berhenti? Sekarang tak period dah lah. Kalau berhenti maknanya mari pula darah walaupun darah yang lemah warna keruh tetap dikira waktu haid pula tu. Yelah maksudnya kira semula macam ikut adat balik lah kan. Ya tak kira adat lagi. Maknanya tak ada lagi kita ikut adat ke apa benda. Kena kira semula. Seolah-olah kita haid baru. Kira-kira okey betul-betul. Maksudnya enggak hari pertama haid lah kan walaupun yang datang tu warna keruh kan. Warna-warna yang cair. Maknanya kalau selagi dah lebih daripada 15 hari maknanya hak bulan tu semua haid. Okey. Faham tak? Okey. Okey, terima kasih. Ada lagi? Maknanya Kak Nur kena tengok hot last, hot terkini lah kan. Sebab Zatu tunjuk tadi 2016. Tu Kak Nur ingat ke hot bulan Ratu baru ni? Itu kan. Tengok Ayat tu pertama lah. Terkini lah. Bulan yang terkini. Kena tengok bulan hot terkini. Maknanya yang terkini, hot kita berhenti. Baru boleh ikut adat mula. Waktu lama betul tu siang ke Zatu. Saya nak tahu dia tu saya kena khabar tu kan. Saya tunjuk tu juga. Rupanya ada kena khabar lah. Harap-harap tak berlaku dah lah. Itulah. InsyaAllah. Walaupun kita dah berhenti, dah lama dah berhenti, maknanya harap-harap tak ada dah lah, tak apa dah. Dah je. Tapi kalau kita belajar awal, insya-Allah walaupun ada darah tu nak kerana kita redha je lah.
Tapi kita kena ikut kaedah. Sebab bimbang bila kita tersilap jadi macam ni lah, kena kodok banyak tu. Kalau kita bertindak selalu, mungkin tak sapalah ke tahap banyak kodok kan. Itu kita nak elok tu. Okey. Ada lagi ke? Kalau tak ada, okeylah kita berhentilah dak sini dak. Sebabnya Kak Nur sebab kita ni dah pusingan banyak-banyak kali dah. Jadi mungkin kita nak biar faham. Sebab kalau macam kita nak belajar satu step ikut silibus tu boleh juga. Tapi gitulah kita beri keutamaan lah kepada orang yang ada masalah. Masuk in. Saya dengarlah sekejap. Ada lapang sekejap Kak Nun. Refresh balik. Ya. Lah. Benda ni kalau tak terjadi kepada kita, makna kita mungkin payah juga nak faham, patut nak ingat. Kok lah bimbang juga istihadah ni jarang orang berlaku, makna berpanjangan bertahun-tahun ya dah. Mungkin setahun tu sekali. Bila terjadi sekali tu, kita nak kena ada pengetahuan tu dah. Ada Kak Nun, sebab kita pun ada juga anak buat pasal gitu. Tak berlaku kita, anak pun tak. Dah banyak bulan ke nak? Tapi ni berhenti dah. Dia kau duduk rumah okey je. Duduk asrama mungkin hormon tu lah. Hormon, stres ya dah. Okey je. Itulah saya doa semua biarlah jadilah berlaku benda gitu. Nak puasa ni pun jadilah berlaku. Okey je. Kalau tengok dia happy tu okey lah. Tapi kalau duduk asrama tu ada masalah, ketekanan benda tu. Jadi kena jaga jugalah emosi kita. Macam aku dengan Faizura apa semua tu tadi apa masalah tu. Sebenarnya dari segi pemakanan pun kena jaga, dari segi emosi kita pun kena jaga. Jangan bila stres tu kena kawal lah. Bila ada masalah pada kita tu kita kena kawal emosi kita. Nak maruh ke benda ke serabut ke kena jaga. Istighfar banyak, kena doa, masukkan dalam doa kita biar masalah tu boleh pulih. Maknanya masalah diri kita tu. Sebab dulu pun pernah berlaku pada saya kan Kak Nur. Doa semua biar jangan berlaku lagi benda gitu. Tapi berlaku juga kan dalam ramai-ramai tu adalah seorang. Anak saudara pun gitu kok. Kadang bila kita terfikir macam keturunan pula benda istihadah. Ya, Ustaz pun pernah kata gitu. Sebab kadang-kadang tu kita tengok penyakit kan, ada juga keturunan kan. Penyakit yang kuat je keturunan. Dah istihadah kan penyakit. Ya dah. Mana? Okeylah dah, kita berhenti kita berhenti ke ada Nazila nak Nazila tanya ke? Ada macam ni kan saya cuma nak bagi ni je lah macam ni. Saya rasa pemakanan boleh juga insya-Allah membantu kot. Maksudnya makan ni minyak zaitun olive tu. Sebab dia sangat baik untuk rahim kita, untuk fibroid ke cyst ke atau kanser ke apa-apa, dia memang insya-Allah dia memang jaga semula kita punya macam ada gangguan macam yang ni lah istihadah semua ni. Saya rasa cuba makan satu sudu selepas subuh ataupun sebelum tidur. Satu sudu selama 3 bulan jangan miss. InsyaAllah saya rasa dia akan membantu. Sebab ramai saya dengar bila dia makan gitu dia membantu. Kalau fibroid dia akan jadi kecil. Kalau cyst dia macam jadi kecil ataupun keluar terus. Maknanya bila cek memang tak ada macam gitu. Olive yang minyak zaitun olive tu ke? Dua kali lah jadi minum. Makan mula-mula 3 bulan pertama sebaiknya makan 2 kali. Sebelum tidur sekali, lepas tu kita bangun subuh jangan makan apa-apa syarat dia. Kita makan yang tu dulu baru kita nak makan benda lain. Okey. 3 bulan tu jangan miss dia. Campur air suam ke apa ke? Tak payah bukan. Minum sudu tu je. Kita ambil minyak tu, kita tuang dalam sudu terus minum. Gitu je. Terus minum. Lepas tu dah 2 kali. Kalau kita mungkin boleh buat, anak tu payah sikit lah. Anak tu dia kena buat. Lepas tu minyak tu dia kena simpan nak kotak balik sebab dia tak boleh kena cahaya minyak zaitun tu. Lepas tu jadi kita buat 3
jam berturut-turut. Tak boleh jangan miss lah. Kalau miss macam malam tapi pagi kita makan tak apa lagi. Tapi jangan miss macam saya dulu gitu. Lepas tu, lepas kita stabil tu, amalkan satu sudu untuk sebelum subuh tak apa. Ataupun sebelum tidur. Salah satu pun tak apa dah. Ataupun kalau miss pun tak apa dah. Kalau lepas pada 3 bulan. InsyaAllah rasa sebab dia sangat membantu untuk yang tu lah. Darah tu jadi stabil. Satu lagi orang kata, adalah kawan tu kata, anak dia pun istihadah juga. Lepas tu, anak dia suka sangat makan ayam. Ayam lain kan ayam waktu cocok kan tu. Jadi kok, bila terlebih makan ayam tu akan jadi ayam tu. Lepas tu dia pesan anak dia, kurangkan makan ayam. Lepas tu barulah aku. Baru duduk. Ya betul kot yang tu. Yang tu lah saya nak share yang tu lah. Try minyak zaitun Olive House tu je lah. Minyak zaitun yang lain saya tak tahu. Tapi yang tu insyaAllah. Okay. Ya, tentang olive tu, ya, anak saya bagi masa dia istihadah. Especially kalau budak-budak lah, anak-anak muda ni kan. Saya bagi olive, memang berkesan lah. Dia jadi period dia dah okey dah balik. Molek amal. Elok juga minum tu. Kulit comel. Kulit jadi Nak rajin ikut tau. Saya lama dah dok minum. Mentang-mentang lah dok hari kan. Tahun Saya ni segar makan ubat. Hot tu you makan sekali dengan parti dia ke? Dia sekarang ni ada yang dalam kapsul. Saya makan House of Batu Sauda. bukan, dia ada satu yang jenama yang Olive House lah. Olive House. Kita makan tu. Dah kan dia ada sekali dengan tu, ada sekali dengan parti dia tau. Kedok. Kan dia hot minyak tu. Yang tu nama dia dia sebenarnya ada 2 jenis. Satu olive yang satu lagi tu dia ada biji-biji tu nama dia apa tapi minyak zaitun juga. Tapi yang tu lagi power lah. Daripada yang hot. Dia ada yang berapa kali ganda tu. Hot tu kan makan. Ya. Saya memang bagi anak saya dulu yang itu, yang minum pakai sudu tu. Memang yang itu saya bagi. Lepas tu saya belikan yang kapsul. Kapsul pun ada. Kapsul pun ada yang permuhaya makan. So adalah orang-orang lain pun kalau macam anak-anak dia istihadah pun saya bagi tahu jugalah bolehlah makan benda tu. InsyaAllah. Memang anak-anak saya memang ni kan macam yang saya cerita dengan Kak Nun lah, kan dia orang ni kat sekolah makan ikan keli kan. Jadi memang ni. So bila makan tu sampai sekarang dah tak ada dah masalah. Alhamdulillah dua-dua ni kena. Kena amal tu. Kalau budak-budak tu elok makan je lah olive oil tu. Kita pun lah sebenarnya. Tapi saya ni tak suka makan ubat. Dia bau sikit kan. Bau macam kuning. Memang dia macam rasa dia memang begitu. Tapi macam kuning rasa. Bukan satu lagi sunnah Rasulullah kan. Rasulullah memang makan minum minyak zaitun. Saya kuat yang tu lah. Bukan ikut kan memang dia baunya dengan tu. Memang Saya tak ada kisah sebab saya pun minyak Habatus Sauda pun saya minum campur dengan madu. Yelah, molek belaka makanan sunnah kan. Tak beli, kena beli semula. Pakat belilah pula. Okeylah. Okey, sebelum undur sama-samalah kita memohon keampunan daripada Allah SWT kerana yang baik dan indah itu datang daripada Allah dan yang lemah dan buruk itu merupakan kelemahan kita sebagai hamba. Dan kita sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan suratul Asr dan tasbih kafarah.